Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi di channel. Kita akan teruskan dengan preparation of alkene. Jadi yang pertama, preparation of alkene, kita akan mulakan dengan dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol involve elimination of water, iaitu hydrogen dengan OH are removed from adjacent carbon atoms. And then we need heat and alcohol in concentrated sulfuric acid or H3PO4. Okay. For example, we have alcohol here. Okay, this is alcohol, and then this is OH and H. Yang ni akan di remove dan kita akan dapat double bond. Okay, dengan konsep dia begitu. For example, kita ada ini alkohol ini, dia mudah saja kita buang O kat sini, kita buang OH kat sini, jadi double bond akan berada di tengah. Okey, begitu saja. Akhirnya dapatlah propene. Okey, kita tengok the relative ease of alcohols undergo dehydration. Untuk kita dehydrate alkohol ini, yang tertiary alkohol kita akan dapati dia lebih mudah untuk dibertukar kepada alkene berbanding dengan secondary alcohol dengan primary alcohol. This behavior related to the relative stability of carbocation that form in the reaction. Sebab tertiary alcohol ni apabila nanti dia nak menjadi alkene, dia punya intermediate product dia adalah tertiary carbocation. And then secondary alcohol, intermediate product dia adalah secondary carbocation. Dan kita tahu bahawa sebelum ni kita dah belajar di dalam Introduction to Organic Chemistry, tertiary carbocation lagi stabil berbanding dengan secondary alcohol, lebih stabil berbanding dengan primary alcohol. Okay, certain alcohol undergo dehydration to produce more than one alkene. Terdapat alkohol yang lebih, dia boleh menghasilkan lebih daripada satu alkene bergantung kepada structure of alcohol tersebut. Nanti kita akan tengok. From the mixture of alkene produced, the most stable alkene is the major product predicted by Setzev rule. Yang lebih daripada dua produk ni kita akan menggunakan Setzev rule lah untuk meramal yang mana major product. What is Setzev rule? Setzev rule state that in elimination reaction, the alkene with more highly substituted double bond, which is greater number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond, is the major product and more stable. Jadi, carbon-carbon double bond yang paling banyak substitute, for example yang ni lah. For example yang ni. Tetra substituted, dia ada 4 yang substitute yang melekat pada si double bond ni. 1, 2, 3, 4. Sudah tentu dia paling stabil. Yang kedua ialah 3. Kan, ada 3 substitute, dia ada cuma 1 H, dia ada 3 R yang melekat pada dia. Kemudian sudah tentu yang 2 ni ada kita boleh kata 3 jenis lah. Yang pertama ialah 2 R ataupun substitute yang melekat pada satu sisi karbon, satu lagi ada H, ini dipanggil geminal. Satu lagi yang dipanggil R di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini pun ada 2 jenis. Satu ialah trans, satu ialah cis, yang mana trans itu lagi stabil berbanding dengan cis. Dan sudah tentu seterusnya ialah cuma ada satu saja substitute, dan yang paling tak stabil tak ada langsung. Semuanya H, ini ialah alkene yang paling tidak stabil, terbentuk berdasarkan elimination yang diramalkan oleh Setzev rule. Okay. Jadi kita lihat contoh yang ada lebih daripada satu hasil. Okay, contoh yang di sini ialah kita ada cis-2-butanol. Jadi ini hasil dia. Macam mana kita nak ramal? Seperti yang kita tengok tadi,
mula-mula kita akan buang OH, kemudian kita akan buang H jiran dia. Okay, kat sini dia buang satu. Jadi dia akan dapat double bond kat sini, iaitu yang ni. Satu lagi, oleh kerana dia ada dua jiran H dia buang OH ni dan H yang kat sini. Dapat double bond kat sini, dapat yang macam ni. Jadi secara am, kita tengok alkohol tersebut pun kita dah boleh ramal dia punya structure of alkene yang mungkin terbentuk, dan kita juga boleh ramal yang mana major product. Bila dah kita lukis tu, kita ambil karbon-karbon double bond ini, kita lihat dia ada dua substituent kat sini. Yang ni kita ambil karbon-karbon double bond, dia cuma ada satu substituent. According to Setzev rule, yang banyak substituent, yang ni ada dua, dialah major product. Okay, itulah cara bagaimana kita nak meramal hasil alkene dan juga meramal major product dan minor product. Okay. Dan ini sebenarnya disokong dengan kita melihat mekanisme dia lah. Kita boleh tengok mekanisme. Okey, kita akan melihat bagaimana terbentuknya ini berdasarkan mekanisme. Jadi reaction mechanism for dehydration of 2-butanol tadi tu, dia ada beberapa step. Step yang pertama adalah kita panggil protonation of alcohol, iaitu 2 electron from oxygen atom are used to form bond with H plus from H2SO4 to form protonated alcohol. Dia macam ni, iaitu kita ada, ini adalah 2 butanol. Jadi dekat oksigen kat sini dia ada lone pair kat sini. Jadi 2 elektron daripada lone pair ini akan menyerang H hidrogen daripada H2SO4. Dia akan menyerang dan H ini akan memutuskan ikatan dia dengan O. Jadi anak panah dia begini. Anak panah dia adalah serangan 2 elektron daripada oksigen kepada H dan putuslah ikatan antara H dengan O kat sini. Jadi dituliskan sebegini. Jadi H ini akan melekat pada O pada alkohol, dia jadi macam ni. Jadi alkohol sekarang telah menerima satu proton. Jadi sebab itu alkohol tersebut dipanggil protonated alcohol. Okay? Dapat protonated alcohol. Dan H2SO4 tadi akan jadi HSO4 minus. Inilah step yang pertama, dipanggil protonation of alcohol. Step yang kedua ialah formation of carboxyl ion, iaitu loss of water molecule. Jadi kita lukis balik nanti protonated alcohol tadi. This is protonated alcohol tadi daripada step 1. Jadi ikatan antara O dengan C ini akan putus. Jadi kita buat anak panah ni begini. Anak panah ini bermaksud 2 elektron yang membentuk covalent bond between oksigen dan karbon ini putus. Dan kedua-dua ini diberikan kepada O. Diberikan kepada O, jadi dia putus. Dia putus jadi H2O. Manakala bahagian ini akan menjadi carboxyl ion lah. C plus kat situ. CO bond undergo heterolytic cleavage. Okay. Heterolytic cleavage pembutuhan tersebut, 2 shared electron transfer to oxygen atom. Okay, dia putus. Dan dia membentuk carboxyl ion. Dan carboxyl ion ini adalah secondary carboxyl ion. Okay, secondary carboxyl ion. Kemudian yang ketiga adalah deprotonation. Deprotonation bermaksud, D maksud dia buang proton. Buang proton. Iaitu loss of proton to form alkene. Jadi ini adalah carboxyl ion tadi yang terbentuk tadi, iaitu secondary carboxyl ion tadi. Jadi HSO4 minus tadi yang terbentuk daripada step yang pertama akan attack H yang berjiran dengan C plus tadi. Bila dia attack, dia akan melekat pada dia lah. Okay. Dan ikatan C dengan H ini akan putus. Dua-dua elektron ini akan diberikan kepada C kat sini, kepada sini untuk menetralkan C plus tersebut, dan akhirnya dia membentuk karbon-karbon double bond. Dan di sini akan terbentuk semula H2SO4 lah. Untuk HSO4 minus ni terima satu proton, akan bentuk macam ni.
Dan ini adalah major product according to Seth Zefro tadi. Dan ada satu lagi pilihan, HS over minus tadi akan attack H jiran pada C plus tadi. Okay, yang sebelah sini lah. Jadi ikatan CH ni akan putus, diberikan kepada antara C dengan C ini untuk membentuk karbon-karbon double bond kat sini. Jadi dan ini dipanggil hasil minor. Dan ini telah pun dijelaskan tadi bahawa this is a secondary proton kan, sebab dia attach to secondary carbon. Ini lebih mudah untuk disingkirkan berbanding dengan yang bawah ni. Ini adalah primary hydrogen. Primary hydrogen lebih sukar untuk dibuang berbanding dengan secondary hydrogen. Inilah yang menghasilkan Seth rule itu. Dia berdasarkan stability of carbon ion and then the ease of removing of proton. Okay, yang ini lebih mudah lah. Lebih mudah sebab ada secondary. Kalau kita ada tertiary lebih mudah. Okay. Kemudian kita tengok example yang kedua. Chemical equation for dehydration of 2-methyl 1-butanol. Jadi kalau kita lihat 2-methyl 1-butanol ini dia adalah primary alcohol. Primary alcohol kita akan bayangkan dia cuma boleh dapat satu hasil sebab dia buang OH dan dia ada satu jiran H dia, jadi dapat double bond kat sini. Jadi kita bayangkan mungkin ini saja hasil dia. Tetapi kita dapati dia ada dua hasil. Iaitu yang ni hasil dia dan hasil yang kita tidak jangka ini pula yang major. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Okey, bagaimana boleh jadi macam ni? Dan kalau ini yang terjadi, maksud dia berlaku sesuatu di sini, apa yang kita panggil rearrangement. Okay, rearrangement sebelum berlaku ni. Jadi mari kita lihat dia punya mekanisme. Jadi yang pertama sama juga, protonation of alcohol sama macam tadi, iaitu lone pair pada oksigen ini akan attack H pada H2SO4 tadi. Dia akan putus, dia akan membentuk protonated alcohol sama macam tadi. Okey, jadi macam ni ya. Kemudian setelah terbentuknya protonated alcohol, kita pergi pada step yang kedua, iaitu formation of carbocation ion. Sama macam tadi, loss of water molecule tadi. Okey, sama juga macam tadi. Okey, dia akan putuslah ikatan antara C dengan O tadi. Dua-dua elektron yang membentuk covalent bond between O dengan C ini akan putus bagi kepada oksigen. Dan ini akan keluar sebagai water. Okey, sebagai water. Okey, kemudian apabila dia dah keluar, di sini akan berlaku apa yang kita panggil rearrangement. Rearrangement sebab this is primary carbocation ion. Kita tahu bahawa this is primary carbocation ion. Kerana C plus ini attach dengan one carbon. Primary carbocation ion ini dia kurang stabil. Jadi hidrogen sebelah dia ni akan rearrange. Dia akan pergi kepada C plus kat sini. Dan C yang tadi ada H ini akan menjadi C plus, akan menjadi carbocation ion. Okay, C itu pergi ke C plus. Akan berlaku rearrangement. Okay, iaitu sekarang dia yang menjadi C plus. Daripada primary carbocation ion, dia rearrangement yang dipanggil 1,2 hydride shift dan dia akan membentuk tertiary carbocation ion. Dan tertiary carbocation ion ini lebih stabil dan ini memang dibenarkanlah sebab dia membentuk carbocation ion yang lebih stabil. Ini dipanggil 1,2 hydride shift kerana hydride, this is hydride lah, H minus ini yang akan bergerak rearrange. Jadi dipanggil hydride shift. 1,2 bermaksud sebelah-sebelah. Okay, carbon sebelah C plus. Jadi 1,2 hydride shift. Okay. Setelah rearrangement, barulah berlaku deprotonation, iaitu loss of proton to form alkene. Alright, ini adalah tertiary carbocation ion tersebut. Deprotonation bermaksud H jiran dia C plus ini dia ada 3 jiran. Satu
Yang di bawah ni sebelah kanan dan sebelah kiri ada 3 jiran lah sebab dia tertiary. Sekarang ini kita ada HSO4 minus ni, dia ni akan mengambil salah satu H dia. Sekarang saya keluarkan H kat sini sebab dia nak ambil ini kan. Jadi ikatan C antara H dengan C ni akan putus bagi dekat sini. Jadi kita akan dapat CH3, CH2, C double bond kat sini. CH2, CH3 plus H2SO4. Itu yang pertama. Yang kedua, jiran dia, kalau saya buat yang ni, jiran dengan ni dia sama. CH3, CH, saya keluarkan H kat sini lah. Ni C plus, CH3, CH3. Sama juga. HSO4 minus. Sekarang ni, ini akan ambil H yang kat sini. Dan ikatan H dengan C ni akan putus bagi kat bawah ni. Akan membentuk CH3, CH double bond kat sini. Okey. Sama lah. H2SO4. Okey. Kita akan dapat dua hasil. Dan ini yang major tadi tu. Kita tahu this is major product. Sebab kita tahu bahawa H ini adalah secondary hydrogen. Secondary hydrogen ini adalah primary hydrogen. Seperti yang saya sebut sebelum ni, secondary hydrogen lebih mudah untuk disingkirkan. Okey, kalau kita tidak ingat ini, kita boleh rujuk kepada yang last kali ini, iaitu kita boleh menggunakan apa yang kita panggil Zetsef rule tu. Kita ambil carbon-carbon double bond, kita kotakkan dia. Ini kita ambil carbon-carbon double bond, kita kotakkan dia. Kita lah alkyl yang terikat pada dia. Sini ada 1, 2, 3. Manakala yang ni ada 1, 2. Jadi yang banyak alkyl ini according to Zetsef rule paling stabil. That's why ini adalah major product. Major product. Okay. Jadi in the mechanism, the elimination of H2O initially form a primary carboxyl ion. Okay, ini penengan yang tadi ya. Dia bentuk primary carboxyl ion. Lepas tu, the less stable primary carboxyl ion undergo rearrangement. Sebab primary carboxyl ion tu dia tak stabil, jadi dia akan rearrangement yang kita panggil 1,2 hydride shift untuk form more untuk form more stable tertiary carboxyl ion. Kita tengok tadi dah. And then untuk membentuk produk pula, dia akan eliminate hydrogen dan secondary hydrogen is much easier untuk kita removekan. Sebab itu hasil major tadi berdasarkan Zetsef rule tadi dia apply lah. Iaitu seperti yang sebut tadi, Zetsef rule ini sebenarnya dia berdasarkan stability of carboxyl ion and then the ease of elimination of hydrogen. Okay. Begitulah bagaimana dehydration of alcohol to form alkene ini terhasil. Okay, itu saja untuk kali ini. Preparation of alkene berdasarkan dehydration of alcohol. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.